أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tajuk 26 kita ni tentang istijmar, beristinja dengan batu, bilangan dia secara ganjil, witran. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala iza tawadda'a ahadukum salah seorang daripada kamu, one of you, iza tawadda'a bila dia berwudu, maka hendaklah hendaklah dia jadikan pada hidung dia itu air. Sini ada ma'an kan? Hendaklah dia jadikan pada hidung dia air, intinya dia masukkan air ke dalam hidung dia, summa liyansub. Kemudian hendaklah dia mengeluarkan air daripada hidung dia. Ini salah satu sunat wudu. Wa man istajmara, bagi siapa yang beristinja dengan batu, maka hendaklah dia beristinja secara bilangannya ganjil. Sekurang-kurangnya 3 kan. Untuk mazhab Syafi'i, kalau mazhab lain syarat dia inqa' saja. Inqa' asalkan keluar najis. Ini yang dululah kan. Yang dulu tu orang guna batu lah. Kemudian fatwa-fatwa tu guna tisu ke apa-apa, itu masalah fatwa moden lah. Zaman sekarang ni tengok fatwa-fatwa ulama zaman terkini lah. Sebab orang tak guna orang tak guna batu tu, orang guna, adakah tisu tu boleh digantikan dengan dianggap sebagai istijmar. Wa idza stayqaza, apabila one of you, salah seorang daripada kamu, mana-mana kamulah, bila dia bangun daripada tidur, istayqaza bangun, sedar, bangun daripada min naumihi, daripada tidurnya. Dalam riwayat yang lain sebut lail kan, tidur pada waktu malam, lailan ataupun min lailin, daripada lail, pada waktu malam. Maka hendaklah dia falyaghsil yadahu, hendaklah dia basuh tangan dia di sini, kaf. Maknanya bukan tangan ni pada sini ke sini, hanya pergelangan tangan tu. Masukkan tangan sampai pergelangan tangan untuk dijadikan cebok, qabla an yudkhilaha, sebelum dia memasukkan tangan dia itu ke dalam air. Satu riwayat yang lain sebut ke dalam inak. So inak artinya bekas berwuduk. Sebab apa kena basuh tu? Fa inna, kerana sesungguhnya mana-mana di kalangan kamu tu, dia la yadri, dia tak tahu pada waktu malam tu, aina, di mana, batat, bermalamnya tangan dia. Artinya tangan dia tu pergi ke mana. Imam Syafi'i dalam menghuraikan di sini, dia kata orang Arab dulu tu dia kebanyakannya beristinja. Kalau guna bantu mestilah ada kesan-kesan kan, kesan-kesan najasah tu kan, yang ma'fu, yang dimaafkan tu. So, bila malam dia berpeluh kan, jadi kena tangan pun jadi najis kata dia. Ihtimal lah, ada kemungkinan, bukannya yakin. So, bila ada kemungkinan di situ, maka tak jadilah hukum dia wajib. Probably, kemungkinan. Jadi untuk mazhab Syafi'i di sini, membasuh tangan sebelum berwuduk sunat. Setengah mazhab berpandukan kepada fi'il amal di sini, macam Imam Ahmad, so hukum dia wajib lah. Hukum dia wajib.
Kemudian ada pembahagian pula dari segi malam dan siang. Boleh tak siang hari dikiaskan kepada malam? Sebab ini melibatkan malam. So hadis ini berkenaan dengan malam saja. Macam mana kalau orang tidur siang hari, kalau dia bangun, kalau yang kata wajib tu, wajib ke tak wajib? Sedangkan sini kalau ikut zahir hadis mereka, wajib ni tengah malam. So maksudnya kalau siang hari tak wajib lah. Sebab hadis ni kata mana kalau ikut zahir kan, kalau kamu pakai zahir, so hukum pun kena zahir juga, yang lain pun kena zahir juga. Kalau yang kata sunat, adakah sunat juga untuk yang tidur biasa siang hari? Adakah sunat juga membasuh tangan sebelum berwudu? Ini yang dipertikaikan dalam huraian Ibn Hajar ni lah. So yang pertama tadi dia kata min naumihi sini kan. Bangun, mana-mana di kalangan kamu bangun daripada tidur. So sini dituliskan, disebut tentang tidur je. Hadis ini tak sebut tidur tu siang ataupun malam. Oleh kerana hadis tu tak sebut siang malam, so Imam Syafi'i mengambil hukum dia secara umum. So tak kira lah malam ataupun siang. Imam Syafi'i dan juga jumhur, dia kata sunat membasuh tangan pada setiap kali bangun daripada tidur. Sunat. Walaupun ada ihtimal ke tak ada ihtimal. Mana ada kemungkinan ke tak ada kemungkinan ke, kalau kita pakai seluar, pakai baju lagi, seluar lagi, kemudian tidur tengah hari, mana ada mungkin tangan kita tu nak masuk ke dalam bahagian dalam kan? Tak ada ruangan langsung. Jadi tak mungkinlah tangan kita itu akan masuk ke dalam tempat yang kemungkinan kena najis. So adakah ini dianggap sebagai sunat juga? So ikut usul fiqh, mana-mana daripada awal lagi itu kalau hukum jatuh sunat, maka sama ada illah tu ada ke tak ada, zaman berubah tak berubah, dia akan kekal sebagai sunat. Okay, berbalik kepada hukum Imam Ahmad kan, ini sunat lah. Imam Syafi'i dan jumhur kata sunat. Kalau Imam Ahmad, so dia khususkan min naum tadi kan, min naum tu dia khususkan naum dia dimaksud situ, yang dimaksudkan dengan tidur situ tidur malam sahaja. Sebab depend on akhir hadis tu. Akhir hadis tu dia ambil kira perkataan batat. Perkataan bermalam. Batat ini bermalam. So bermalam-malam lah. So Imam Ahmad ni dia cinta sangat kepada hadis. Dia tak nak, kalau boleh, kalau tak perlu takwil tu, lagilah dia tak nak takwil. So sebab itulah dia ikut zahir hadis. Sini. Kalau kata malam-malam lah. Dan ini disokong oleh riwayat Abu Daud dan juga riwayat Imam Muslim yang memang menyebut pun pada waktu malam. Iza qama ahadukum minal lail kan, disebut minal lail. Dan juga hadis riwayat Tirmizi dan hadis riwayat Abu Awanah juga disebut sanadnya oleh Imam Muslim. Hadis yang berbunyi iza qama ahadukum ilal wudu hina yusbih. Dia lain, dia kata tak bangun, tak sebut malam sini. Sini sebut kalau apabila mana-mana di kalangan kamu bangun untuk pergi berwuduk pada waktu subuh. Hina yusbih. Artinya malam, bangun pagi untuk berwuduk waktu pagi. Artinya tidur malam. Kemudian Ibnu Hajar kata, oleh kerana ini semua sebut malam-malam ni, jadi dia kata hadis ni kalau kita perhatikan secara halus, hadis ini hadis yang berillah. Ada hadis mu'allal. Mu'allal. Bukan mu'allal artinya satu, mu'allal maknanya sakit. Hadis tu ada kepincangan. Satu lagi mu'allal bermakna hadis ini ada illah dia. Ada sebab. Mana hukum yang bersebab. Bukan hukum, satu hukum yang kita panggil ta'abbudi. Ta'abbudi. Satu lagi hukum yang berillah. Kalau ta'abbudi dia tak ada reason. Tak ada kenapa tu. Kenapa tak ada. Nak cari hikmah dia, nak cari sebab dia tak jumpa.
Macam basuh kaki tu diganti dengan sapu di atas kuf. Sapu atas kuf. Apa faedahnya? Dalam musim sejuk kita pakai kasut. Apa? Kalau tak sapu tak boleh, tak sapu. Kalau kaki duduk dalam dah. Kena sapu juga. Itu tak ada reason kan? Kenapa? Itu kita panggil ta'abbudi. Taat semata-mata. Adakah yang ini ta'abbudi ke ataupun ada illah? So bagi yang kata wajib tadi, dia kata ta'abbudi. Kalau yang kata boleh dikiaskan kepada yang lain, itu berillah. So kata Ibn Hajar, walakin ta'lilah, ada illah. So ta'lis itu menuntut ta'lis maksudnya sebab belakang hadis itu ada sebut kan. Fa inna ahadakum la yadri aina. Maka sesungguhnya di kalangan kamu tu tak tahu di mana tangan dia bermalam. So ni reason dia. Reasonnya maknanya tangan kita bermalam tu ada masalah. Bermalam tu mesti ada unsur-unsur yang akan menjadikan air itu akan jadi najis. Air itu akan jadi air yang mutanajis. Air tidak suci lagi untuk bersuci. Jadi ta'lil dia, wa ta'lilu yaqtadi ilhaqa. Pentaklilan yang ada pada hadis itu menuntut agar ilhaqa kita cantumkan, kita masukkan tidur pada waktu siang. Masukkan tidur pada waktu siang, attachkan dia dengan binaumil laili. Cuma kenapa sebut malam? Kenapa sebut malam? Kerana dikhususkan sebut malam di sini kerana malam tu kebanyakan orang tidur malam. Dan malam ni dia menguasai, minggu lepas kita dah sebut kan, dia menguasai ghalabah. Wa innama khassa, hadis itu mengkhususkan. Ataupun wa innama khussa, dikhususkan naumu. Wa innama khassa naumal laili. So hadis itu mengkhususkan ataupun Rasulullah mengkhususkan tidur malam dengan disebutnya malam lil ghalabah. Kerana ghalabah. Kerana kebiasaannya. Malam itu menguasai tangan dia untuk bergerak. Panjang malam tu boleh tangan itu boleh bergerak. Ghalibnya lah, ghalib kalau tengah malam kita tak sedarnya. So tangan tu banyak bergerak ke tempat-tempat bergaru sana, garu sini kan. Berpeluh musim panas pula kan, berpeluh. Jadi qaid ni kita panggil apa? Yang minggu lepas kita sebut qaid. Mana-mana hadis kalau dia sebutkan secara umum, okey. Kalau dia sebutkan bersyarat. So bersyarat macam sini dia sebut bersyarat kan. So aina batat yaduhu, semua ni malam dia sebut min naumihi, bersyarat. Dia tak kata apabila bangun. Iza staiqaza ahadukum. Kemudian dikaitkan dengan tidur, bangun daripada tidur. Kemudian tidur tu pula dikaitkan dengan malam pula. Ini makin kita panggil makin bersyarat, makin bersyarat. Makin terperinci, makin terperinci. Makin khusus. Yang umum-umum tidur sahaja tu dah jadi makin khusus, makin khusus, makin khusus. So makin khusus dalam istilah fiqh, usul fiqh kita panggil qaid. Qaidun. So qaid makna ikat. Kalau kita tak ikat ke dia umum, itu pun umum, itu umum. So bila kita bagi syarat ke, bagi kata sifat ke, bagi keterangan ke kepada suatu umum, mestinya kita dah ikat dia tu supaya dia tidak umum. So qaid di situ sifat yang kita masukkan tu so boleh jadi dalam bentuk ihtiraz. Ihtiraz. Kadang-kadang berbentuk ittifaq. Ittifaq. Kebetulan. Kebetulan tidur malam satu kebetulan. Kebetulan malam ni biasanya orang bergerak. So, Rasulullah sebut tu kerana semata-mata kebanyakan harinya kita tidur malam. Kalau paling tinggi sehari tu qailullah sikit aja. Kalaulah sebut keterangan tu memang untuk tujuan tu. So kita panggil ihtiras. Ihtiras maknanya kita nak
supaya yang lain-lain tak masuk situ. Maksudnya kalau kita kata lain ni memang Rasulullah sebut malam untuk malam sahaja. Artinya siaring kita tepis. So ihtiras maknanya tepis. Tepis yang lain. Ihtimal yang lain tu, kemungkinan yang lain tu tak boleh dimasukkan. Artinya kita tepis. So ihtiras artinya tepis. Jadi kalau kita tahu permasalahan ni, tak ada masalah lah kita tengok percanggahan ulama dalam menetapkan hukum. Kerana masing-masing ada sandaran, asas berhukum dia tu macam mana diletakkan. Okey, satu lagi masalah sekarang ni yang kita qala ar-Rafi'i kan. Qala ar-Rafi'i fi syarhi Musnad. Qala ar-Rafi'i, berkata Imam Rafi'i fi syarhil Musnad. So Imam Rafi'i ni dia ada satu syarah kepada Musnad, syarah kepada Musnad Imam Syafi'i. Musnad ni Musnad Syafi'i lah. Musnad Asy-Syafi'i. Hadis-hadis yang Imam Syafi'i punya tu dikumpulkan kan. Ini kita panggil hadis-hadis riwayat Imam Syafi'i. Kemudian adalah orang akan mensyarahkan hadis tu. Salah seorangnya Imam Rafi'i. Sudah tentulah kalau Imam Syafi'i itu pengasas Syafi'i, mestilah yang mensyarahkan itu adalah biasanya mereka yang bermazhab Syafi'i. So maknanya Ar-Rafi'i itu mazhab Syafi'i. Okey, ini kitab dia, Syarah Musnad Asy-Syafi'i. So kalau kita nak tengok dia punya biodata, sikitlah. Abdul Karim bin Muhammad bin Karim, Abdul Qasim Ar-Rafi'i, Quzwaini. Meninggal tahun 623. So contoh kitab dia kan. So dia bagi matan hadis lah, asal tu. Asal ni matan hadis. Dia kata hadis ni diriwayatkan oleh anak murid Imam Syafi'i, Rabi', ambil daripada Imam Syafi'i. So, Imam Syafi'i ambil daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Zuhri, daripada Abu Salamah, daripada Abu Hurairah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yumis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salasan." So yang ni yang bukan Bukhari punya kan? Yang ni yang Bukhari punya bawah. Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. So sanad pun samalah daripada Imam Malik ataupun dan juga Ibnu Uyainah, daripada Abi Zinad, daripada Al-A'rash, daripada Abu Hurairah. So semasa dia hurai ni, ni hadis ini huraian dia lah. So dia kata dalam hadis ini menerangkan bahawa orang yang bangun tidur, maka sepatutnya dia tidak merendamkan tangan dia dalam bejana bekas, sehinggalah dia kena basuh dulu. Dan ini bukan wajib dia kata. Hukum dia hanyalah sunat. Tapi yang Ibn Hajar ambil yang mana? Yumkinu an yuqala al-qarahah fil ghamsi liman nama lailan asyaddu minha liman nama naharan. So paling tinggi hukum ni, larangan ni paling tinggi ialah makruh. Mungkin di sini kita boleh kata an yuqala al-qaraha, larangan ni, makruh ni, untuk larangan untuk rendam ni, fil ghamsi ni, liman nama lailan, bagi orang yang tidur waktu malam. Lebih, larangan dia tu lebih lagi, asyaddu, jika dibandingkan dengan orang yang tidur pada siang hari. Sebab li'annal ihtimala
Kerana kemungkinan fi naumil lail, tidur pada waktu malam, aqrabu litulihi adatan. Dia anal ihtimal aqrab. Maknanya kemungkinan tu dia lebih dekat lagi lah. Secara adatnya disebabkan oleh panjangnya malam. Kemungkinan untuk kena najis. Kemungkinannya ni kemungkinan. So kemungkinan tu jadi karahah. Kalau yakin apa jadi wajib? Wajib kena basuh tangan. So dia ambil kat mana tu? Oh ya ni. Semasa dia huraikan air nabatat, di mana tangan itu bermalam. So ini kan ayat dia ni, karahiyatul ghams qabla al-ghusl ta'ummu naumal laili wal qailula. So makruh merendam tangan ke dalam sebelum basuh. Masukkan tangan ke dalam air sebelum dibasuh. Ini umum dah larangan ini. Tak kira dia kata tidur waktu malam ke ataupun siang hari qailulah. Tetapi lakin yumkinu an yuqala anal karahiyah sama asyaddu. Tapi kita boleh kata, dia kata kemungkinan makruh di situ untuk malam tu lebih kuat lagi. Di sanalah sama, artinya di sana. Di sana itu di waktu malam lebih kuat. Kerana waktu malam itu lebih panjang. Jadi kemungkinan untuk talawus, untuk dia jadi kotor, lebih dekat lagi lah. Lebih dekat. So Ibn Hajar dah pindah dah ayat dia ni. Dah ubah ayat dia. Ini salah satu manhaj Ibn Hajar. Metodologi dia, quotation yang dia petik daripada mana-mana teks, so dia akan ubah ayat berdasarkan kepada dia baca, so dia dapat satu kefahaman, so dia buat ayat dia. Sebab dia ni orang adib, orang sastrawan. So kadang ayat orang lain tu dia tengok ayat ni isi aja sebab fuqaha, tapi dia tak ada sastra. So dia huraikan dalam bentuk sastra. Ayat yang akan digunakan itu sastra. Fathul Bari ni satu kelebihan dia ialah untuk orang yang cinta kepada bahasa Arab, ialah bahasa yang dia gunakan. Cantik. Cantik tu sampai kita tak faham benda. Dia nak cakap apa. Kalimah-kalimah yang digunakan terpaksa buka kamus. Okey, summal amru indal jumhur ala an-nadbi. Kemudian dia kata perintah, summal amr. Di sisi pandangan jumhur, summal amru indal jumhur ala an-nadbi. Amar di sini untuk, amar di sini untuk, ni untuk. So untuk sunat. Mana kita ambil fi'il amar tu? Daripada teks hadis lah. Teks hadis yang ni, nas kita panggil, nas hadis. Nasun, teks. So teks ni, kita kena tengok sirah yang dia gunakan apa itu. Sirah. Form dia, form. Verb dia tu form apa. So form yang digunakan di sini ialah fi'il. Verb amar, fi'il amar. Suruh. Kalau suruh hukum asalnya ialah wajib. Ini hukum asal. Melainkan kalau ada perkara-perkara yang memesongkan, memalingkan wajib itu akan jadi hukum dia sunat. So, dalam kes ni jumhur kata sunat bukannya wajib. Kerana ada illah di sini lah. Ada ihtimal tu. Sebab ayat yang dikemukakan ni, siap dia, konteks dia bukan konteks yakin. Konteks ragu-ragu. Kuk-kuk dia kata, kuk-kuk lah malam tu, kamu, tangan kamu tu pergi ke tempat yang tak sepatutnya. Ulama kita ni dulu hebat cara dia susun hukum hakam. Tapi Imam Ahmad, summa hamalahu. Wa hamalahu Ahmadu. Imam Ahmad guna
fi'il amar ni untuk wajib, alal wujubi. So dia apply kan yang fi'il amar tu untuk wajib. Wajib pula khusus untuk malam je. Fi naumil lail. Sudahlah fi'il amar ni hukum dia wajib. Kan amar asal dia wajib dia kekalkan. Kemudian sini pula ada perkataan malam pula, batat. Artinya wajib yang umum tu akan jadi khusus. Khusus untuk malam sahaja. So dunan nahar. Bukannya siang hari. Tapi ada satu riwayat yang lain. Imam Ahmad mengatakan sunat untuk siang hari. Wa anhu, daripada Imam Ahmad, fi riwayatin, ada satu riwayat yang lain lagi. Wa anhu fi riwayatin istihbabuhu. Wa anhu fi riwayatin istihbabuhu. Daripada Imam Ahmad dalam satu riwayat yang lain, sunat membasuh tangan fi naumin nahar, pada waktu siang hari. So maknanya dia bagi dua lah Imam Ahmad. Untuk malam wajib. So malam wajib. So, siang hari dia sama dengan jumhur sunat. So jumhur tak kira lah malam siang sunat. Ini pandangan Imam Ahmad lah, tapi untuk mazhab dia mazhab Hambali nanti, fuqaha dia yang akan tentukan yang mana rajih ni antara dua ni. Ni kan ada dua pandangan Imam Ahmad ni kan, sini satu kan. So nanti ulama dia akan tentukan yang mana rajih. Yang mana akan dikatakan yang mazhab, mana pandangan mazhab yang diamalkan. Biasanya dalam hadis ni dia huraian-huraian hadis hanya mengemukakan pandangan imam-imam. Bukannya fatwa mazhab. So ashabu mazhab, maknanya cendekiawan dalam mazhab itu, dia akan tentukan pandangan imam dia hak mana yang kita akan pakai. So dengan mengetahui apa yang berlaku hukum hakam atau pandangan sini, belum tentu lagi kita mana mahir tentang mazhab tu. Jadi kita nampak ini Imam Ahmad kan. So kita kata Imam Ahmad. So kita ingat itu Hambali punya. Belum lagi Hambali. Ini pandangan Imam Ahmad. So kalau Imam Ahmad ni dia, kalau pandangan imam-imam ni sama aja. Imam mana Imam Sauri, kalau nanti dia bagi Ibrahim Nakhai di kalangan tabi'i ke apa semua, dia just bagi pandangan-pandangan yang mengikut seniority lah ulama tu. So pandangan mazhab biasanya tidak dikemukakan dalam riwayat, dalam syarah-syarah hadis. Syarah-syarah hadis tidak akan mengemukakan yang muftabihi, yang difatwakan dalam mazhab itu. Sebab tu kadang-kadang kita, kalau kita mengaji hadis, contohnya kita pergi India. So, India tu mazhab Hanafi. So semasa dia huraikan hadis tu, dia menghurai, dia berat kepada Hanafi contohnya. So musuh utama dia ialah Syafi'i. Sebab Syafi'i yang banyak sikit ada usul-usul kan. So nanti yang dia bangkitkan ialah yang kita sendiri pun tak pakai pun yang tu. Dia bangkitkan tu. So bangkitkan yang Imam Syafi'i sendiri. Yang mana ashabus Syafi'i tak pakai pun. Ya, dia bersorak dah kan. Kita tak bersorak apa pun, kita pun tak pakai pun. Wattafaqu ala annahu law ghamasa. Mereka semua ni, ulama ni, semuanya bersetuju. Ittafaqa yattafiqu ittifaqan. Ittafaqu. Bersetuju di atas kenyataan annahu law ghamasa. So mereka semua bersetuju. Kalau ni masalah furu', andaian. Kalau seseorang itu ghamasa, merendamkan yadahu, tangan dia, apa akan jadi kepada air? Lam yadurra.
lam yadurra al-ma'u. Air tidak terjejas. Ini pening sikit kan? Tadi larangan tu seolah-olah macam ada kemungkinan najis. So kalaulah kita tak basuh tangan lagi, tiba-tiba kita pergi celup, adakah air itu akan jadi najis? Semua kata tak najis. Ini ayat Ibn Hajar ni problem sikit. Ni dia kata lam yadurra ni secara mutlak kan? Padahal kan dalam pembahagian air kan ada air yang sedikit, air yang banyak. Kalau air yang sedikit, kalau kena najis, maka air itu tak kira tak nampak najis, maka air itu akan jadi air mutanajis. Tidak lagi suci. Air yang sedikit kurang daripada 2 qalah. Kalau sekiranya masuk najis, maka air itu tidak akan lagi suci untuk bersuci. Air itu dah jadi najis. Tapi kalau air itu melebihi 2 qalah, kena najis, tidak terjejas sebab melebihi 2 qalah. Kalau tidak mutaghayyir, kalau tak berubah. Kan? Jadi apa yang dimaksudkan sini ni? Seolah-olah Ibn Hajar mengumumkan. Sebab tu setengah-setengah syarah yang selepas Ibn Hajar, so bila sampai kat sini dia tengok Ibn Hajar, dia kata ni kesilapan ayat dia ni. Tapi kalau kita tengok flow ayat Ibn Hajar tu, kan dia sebut sini istihbab. Masalah sunat. Dia tak pergi kepada masalah wajib, dia pergi masih lagi dalam bab sunat kan. So bagi kes yang sunat, bukan kes yang wajib lah, kes yang sunat. So air itu tidak mudarat. Sebab untuk yang kata wajib ni kan, yang kata wajib, so mereka kata untuk yang kata wajib, kalau air itu sedikit, mereka kata air itu jadi najis. Untuk yang kata sunat aja. So sunat tu maksudnya air itu sudah tentulah tidak mudarat. Kalau yang kata wajib tu mestinya dia punya reason wajib tu pasal mestilah najis kan? Kalau sentuh najis, kalau tidak apa faedahnya wajib? So maknanya kalau ikut flow Ibn Hajar ni, ini untuk kes yang sunat. Mereka yang kata sunat. Kalau kita tak nak rak Ibn Hajar lah, tak nak kritik Ibn Hajar, kita nak mempertahankan dia. So kalau kita tak nak pertahankan dia, so kita kata di sini keumuman yang disebut oleh Ibn Hajar di sini tentang air itu tak mudarat langsung, itu kena pertimbangkan semula lah. Sebab air kena ada 2 pembahagian kan. Satu yang air sedikit dengan air yang banyak. Walaupun ada ulama yang kata maknanya air kita tak tengok, sedikit banyak kita ambil kira kan. Tapi majoriti tu ambil kira. So ni kita huraian ni ikut ambil kira. Wa qala Ishaq wa Daud wa Tabari, air itu akan jadi najis. Wa qala Ishaq. So mungkin Ishaq ini masuk ini ialah Ishaq bin Rahweh. Wa qala Ishaqu, dan juga Daud yang dimaksudkan ni mungkin Daud Zahiri, dan satu lagi Wat Tabari, Imam Tabari. So Tabari di sini ada 2 yang disebut dalam Ibn Hajar. Satu Muhib At-Tabari, Muhib Tabari, Al-Muhib At-Tabari. So kalau yang ni yang lain, Imam Tabari yang lain. Ini Imam Tabari yang terkemudian sikit, mazhab Syafi'i. Dia ada satu kitab, nama dia kitab Ghayatul Ihkam. Muhib Tabari. Ghayatul Ihkam. Dalam kitab dia ni sebut ni, 3 ni. Sebut yang ni. Tabari di sini, Tabari yang ni sebut Tabari yang ini Ibnu Jarir Tabari. Faham tak? Tabari sebut Tabari. Ini Tabari sini ialah Ibnu Jarir Tabari. So dia kata air itu najis lah.
najasa yang jisu. Itu akan jadi yang jusu ataupun yang jisu. Ni siapa istidlal? Tak ada orang istidlal ni, baca wastudillah ni. Dijadikan dalil. Dijadikan dalil untuk mereka dengan apa yang diriwayatkan. Bima warada. Apa yang diriwayatkan berupa fi'il amar. Perintah minal amri. Berupa perintah. Maknanya diriwayatkan dengan satu riwayat yang ada perintah dalam hadis tu untuk mencurahkan ataupun membuang air tersebut. Bi iraqatihi. Araqa yuriku, membuang air itu. So riwayat tu hadisnya dhaif, lakinnahu hadisun dhaifun. So hadis dhaif hanya boleh dipakai untuk fadail amal. Untuk hukum hakam, majoriti ulama tidak membenarkan. Paling-paling tinggi dia kata untuk fadail amal. Bagi setengah orang, langsung tak boleh. Hadis dhaif, tak boleh pakai. So majoriti hadis dhaif, fadail amal untuk kelebihan-kelebihan amal, untuk beramal, untuk yang sunat-sunat, istihbab, boleh digalakan-galakan untuk beramal, boleh dijadikan penggalak. Lakinnau hadisun dhaifun akhrajahu Ibnu Adiyin. Hadis ni dikeluarkan oleh Ibnu Adi. Mana ni hadis? Saya pun tak ambil daripada sumber asal. Ambil daripada orang yang takhrij dah. So Anisari ni dia cuba buat yang macam kita buat sekarang ni lah. Hadis yang disebut oleh Ibn Hajar, so dia keluarkan. So hadis yang tadi, yang Ibnu Adi tadi kan, so dia kata hadis ni diriwayatkan oleh Muhammad bin Shu'aib daripada Ahmad, daripada Mu'alli ke Mu'alla tak tahu ni, bin Fadl, sehinggalah Abu Hurairah. So hadis dia macam hadis kita juga. Iza staiqadha ahadukum min manamihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha summa liyatawadda. Fa in ghamasa yadahu fil ina' min qabli an yaghsilaha. Sini aja tambahan. Jika sekiranya dia rendam juga tangan dia itu dalam bekas sebelum dia membasuhnya, maka adalah dia buang air itu. Semua air itu dah jadi air najis. So hadis ni dhaif sebab dalam rawi dia ni, kata Ibnu Adi, dia kata hadis ni tambahan kepada buang air tu, ni dia kata munkar. Ini bercanggahan dengan rawi yang siqah. Kan kita punya riwayat semua tadi tidak ada buang-buang ni. Sebenarnya hadis ini telah bercanggahan dengan hadis riwayat siqah. Dan dia ni perawi yang ada pula perawi yang dhaif. Perawi yang dhaif, kalau dia meriwayatkan sesuatu hadis yang bercanggahan dengan rawi yang siqah, maka hadis dia dinamakan sebagai hadis munkar. So Rabi' bin Sabih situ kan. Ini Rabi' sini. Satu lagi, dua kelemahan hadis ini. Satu, Rabi' itu sendiri adalah dhaif. Yang kedua, Hasan, dia kata sini Hasan meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Dan Hasan di sini sebenarnya tak pernah pun meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Satu orang tak pernah masuk kelas kita. Oh, dia kata dia dengar, dia pernah masuk. Sedangkan yang ada dalam kelas kita tak memang tahu pun siapa-siapa yang ada dalam kelas ni. So kalau dia meriwayatkan dia, sudah tentulah dia kata, kita kata orang ni dia tak dengar pun, mungkin dia dengar daripada kawan-kawan kita ni. Jadi dia tak kaitkan dengan kawan tu yang dia ambil. Dia terus masuk kelas kita. Di sini riwayat kali Ustaz Zaruddin sekian. So dia tak dengar pun hadis ni direct daripada Abu Hurairah. So dia kata dia dengar. So kalau Ibnu Adi ni, kita tempat dia nak kena ambil di bukan matan hadis lah. Kena ambil di sama ada di Tabaqah itu. Ni ada hadis dia.
So kitab dia, nama kitab dia Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal oleh Ibn Adi. Boleh masukkan situ. Kitab Al-Kamil fi Du'afa'ir Rijal. So dalam riwayat dia sini, so dia katakan, ni hadis ni mungkar dia. Sebab perawi dia sini dia kata ni hadis diriwayatkan oleh Muhammad bin Shu'aib Az-Za'farani, diriwayatkan oleh Ahmad bin Isam, diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Mu'alla bin Fadl, daripada Rabi', daripada Hasan. So Hasan tahu siapa lah. Ini maksudkan di sini. Okey, so boleh ambil yang ni. Ibn Adi. Ini secondary. Yang ni yang original sources lah. Yang original source ya. Al-Kamil Du'afa oleh Ibn Adi. So Ibn Adi ni Abu Ahmad bin Adi Al-Jurjani. Orang Jurjan. Jurjan mana? Jurjan. Yang dia sebut selalu kita tunjuk dalam peta tu kan. Jurjan, Iran atas. Dekat Nasaipur. Okey, tadi kita dah janji tadi. Kita kata, jumhur kata bukan wajib. Asalnya wajib. Tapi jadi tidak wajib, dia mesti ada faktor yang memalingkan daripada wajib. Apakah faktor dia? So dia panggil qarinah. Wal qarinatu. So faktor yang memalingkan, as-sarifah. Fi'il amar lil amri. Memalingkan daripada jadi wajib anil wujub, mengikut pandangan jumhur tu, indal jumhur, ialah qarinah dia tu ialah at-ta'lil, menyebut sebab. Ta'lil. Al-qarinah as-sarifah lil amri anil wujub indal jumhur at-ta'lil. Ta'lil bi amrin yaqtadi syaqqa. At-ta'lilu bi amrin. Ta'lil dengan suatu perkara yaqtadi, yang menjuruskan kepada asyaqqa, pada syak. Maknanya ta'lil yang ada unsur-unsur syak. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Sesungguhnya kamu tidak tahu kan di mana. So mana-mana di kanan kamu tidak tahu di mana bermalamnya tangan kamu. Ini ta'lil kan? Tapi tak pasti kan? Tangan duduk mana tak pasti kan? Ini syak. Syak. So dia ada ta'lil, ada syak. Li'anna syak, kerana ikut usul, li'anna syakka la yaqtadi wujuban. Syak tidak akan menjadikan suatu hukum itu jadi wajib. Li'anna syak la yaqtadi wujuban fi hazal hukum. Dalam hukum ini. Kerana apa? Kerana istishaban. Kerana kembali kepada hukum asal. Istishab makna kita kembali kepada hukum asal. Kembalikan semua perkara yang kalau sekiranya ada confuse semua, kita kembali kepada yang asal. Asal sesuatu halal. Asal sesuatu itu yakin. Asal sesuatu itu suci. Kan? Kita ada syak, yakin. Bila ada syak, yakin. Ambil wuduk, kemudian kentuk atau tak kentuk? Kentuk atau tak kentuk? Nak pilih yang mana? Pilih yang yakin, yang asal. Asalnya ialah kita berwuduk. Sebab kita dah ambil dah. So maksudnya kita panggil kembali kepada istishab. Apa makna istishab? Sahabat. Daripada sahabat. Sahabat artinya kita duduk sekali. Duduk sekali. Jadi hukum hakam ni yang dia sentiasa bersahabat dengan yang asal dia, yang original.
Orang kata tak wajib usul. Tak wajib usul. Makan je lah. Hukum asalnya harus. Jangan tanya. Tanya jadi haram. Pergi dalam hutan, jumpa tengok ada air. Kita pun ragu-ragu. Kan nanti ada. Air pula tak banyak sangat. Boleh dah kita ambil wuduk. Lopak satu lopak ada air. Kita pula fikir kan nanti ada binatang kecil ke berok ke. Kan? Tasawuf kita tinggi sangat. Nak bersih-bersih kan. Tak boleh. Kena kembali kepada yang asal-asalnya. Suci. Ambil. Jangan tanya. Kemudian ada orang lalu pula situ. Pergi pula tanya pula. Air ni ada tuan punya kerbau pergi main kecil tak? Pergi tanya. Tak ada pasal-pasal pergi tanya. Dia pun beritahu, memang dia kecil, tempat dia kecil. Daripada boleh berwuduk, dia tak boleh wuduk kita. Ini kita panggil istishaban. Maknanya kalau ada problem bertembungnya sesuatu yang boleh tak boleh, syak tak syak, kita kembali kepada istishab. Kepada yang asal, original. So istishaban itu yang kembali bagi asal hukum yang taharah. Kerana syak la yaqtadi wujuban, kerana syak tidak menjuruskan kepada wajib. Dalam bab hukum ni, kerana mempertimbangkan istishab kepada asal hukum taharah. Asal hukum itu adalah suci. Di asli taharah. Wastadalla Abu Awanata ala adamil wujubi biwudu'ihi sallallahu alaihi wasallam. Abu Awanah pula dalam mustakhraj dia kan. Mustakhraj Abu Awanah. Kitab dia Mustakhraj Abi Awanah. So Abu Awanah dalam mustakhraj dia berdalil wastadalla ala adamil wujub. Dia menjadikan dalil tidak wajib itu dengan satu hadis yang di mana Rasulullah berwudu daripada satu kantung kulit yang berisi air. Min syanni. Syanni. Bekas kulit tu. Kemudian kita isi air kan. Sini orang tak ada. Kalau tempat saya ada di India tu. Kulit kambing tu. Jahit. Itu buat isi air. Gantung. Majlis perbandaran kampung saya. Kampung Dioban tempat saya duduk. Majlis perbandaran dia. Sebab jalan dia sempit-sempit je. Kadang-kadang musim panas pun dia berdebu kan. So majlis perbandaran gaji orang. Supaya jiruh air. So pakai itulah. Yang kulit tu. So dia pergi jiruh. Syanni al-mu'allaq. Kantung kulit yang digantung. Al-mu'allaqi. So Rasulullah duduk tengah malam. Ibnu Abbas tidur dengan dia. Tengah malam Rasulullah bangun kan untuk solat kan. Kemudian Rasulullah pergi berwuduk. Menggunakan air yang ada di dalam bekas kulit. Syanni. Yang digantung. Ba'da qiyamihi minan naum. Selepas Rasulullah bangun tengah malam tu. Qiyamihi minan naumi. Kama sayati fi hadisi Ibn Abbas ini. Sebagaimana akan datang dalam hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas bab yang ke-36 nanti. Bab qiraatul Quran ba'dal hadas. Baca Quran selepas berhadas. Okey, cuba kita tengok. Kan Nabi masa berwuduk ada Nabi basuh tangan dulu. Tak terus berwuduk terus. Ini hadis dalam Mustakhraj Abi Awanah. Ini tajuk dia. Tajuk dia kata bab menyatakan dalil ala anna amran Nabi sallallahu alaihi wasallam lil mustaiqis minan naum ghasla yadayhi ala al ibahah. So dalil menunjukkan
bahawa perintah Nabi dalam hadis yang seseorang yang bangun daripada tidur, kemudian dia basuh tangan dia tu kan. So perintah Nabi tu dia kata perintah untuk ibahah je harus. So hadis yang dia bawa ialah hadis yang Ibnu Abbas ni tidur di rumah Nabi. Yang dia kata tidur tengah malam di rumah Nabi sebab isteri Nabi tu ialah Maimunah tu kan mak saudara dia. So malam-malam duk mengintai Nabi, bangun tengah malam aku nak bangun. Nabi bangun tengah malam solat tahajud. So dia pun bangun. So dia tengok Nabi berwuduk. Mengambil air wuduk tu daripada shanning tu, mu'allakin. So masa dia menerangkan Nabi mengambil air wuduk tu, so dia tak tunjukkan Nabi tu basuh tangan dulu. Jadi perintah sini kalau kita kompromikan hadis tadi, yang ni hadis perintah kena basuh. Yang tu Nabi tak basuh. Jadi nak cerita apa? Cerita fi'il amal ni ialah amal di sini, amal tadi kita kata amal untuk sunat, amal untuk ibahah, untuk harus, amal untuk wajib. Mana harus basuh. Harus basuh tu bukan harus wajib basuh. Harus dalam bahasa Arab lah. Harus dalam ni harus, buku harus ni mana boleh basuh, boleh tak basuh. Okey, orang kritik balik. Waktu uqiba. Dikritik pandangan ini. Masih lagi nak mempertahankan bahawa wajib tu. Boleh dikritik. Yang ni kata, ya Abu Awanah kata tak, tengok hadis Nabi ni. Nabi tak basuh pun tangan dulu, boleh pun. Itu khusus untuk Nabi. Ini Nabi tak basuh tu khusus untuk Nabi. Kan Nabi kan ada amalan-amalan yang khusus untuk dia, umat. Sebab Nabi orang yakin. Tak mungkin tangan dia tu ke mana. Baginda ke mana. Kan? So itu khususiat untuk Nabi. Jadi yang kita ni kekal dengan hukum kita pun. Hukum wajib. Sewaktu uqiba bi anna qawlahu ahadukum tu kan. Yang dalam hadis kita tu. So Nabi kata mana-mana di kalangan kamu. Artinya kamu je lah. Tidak termasuk Nabi. So yaqtadi ikhtisasahu. Ini menunjukkan khusus. Khusus ni bukan Nabi. Bighairi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijawab lagi. Kamu kata khusus Nabi ni apa tak basuh. Khusus Nabi tak basuh. Maknanya Nabi yang ni khusus untuk kamu aja basuh. Nabi ni dikecualikan, Nabi tak basuh. Kan ada hadis-hadis lain. Ada hadis lain. Yang Nabi basuh pun tangan. Wa ujiba. Dijawab bi annahu sahha, sabit daripada Nabi SAW. Sahha anhu ghaslu yadaihi. Nabi basuh tangan qabla idkhalihi ma sebelum Nabi memasukkan tangan ke dalam ina, ke dalam bekas ketika yaqaza, halal yaqaza, ketika sedar, ketika bukan bangun daripada tidur. So mana kalau bangun daripada sedar tak tidur basuh tangan. Kalau malam lagilah lebih istihbab. Sebab malam tu ada ihtimal berlaku kekotoran. Terutama sekali di tempat zaman Nabi tu yang jarang guna air. Panas pula. Semua istinjak dengan batu. Jadi asar kesan-kesan najasah tu ada lagi. Bila dia berpeluh. So tempat yang kita sapu tu kan, so dia akan merebak jadi. So fastihbabuhu, jadi kesunatan itu kalau selepas tidur basuh tangan lebih aula lah kan. Jadi kalau yang Nabi tak buat tu, masa tengah malam tu, Nabi tak basuh tu, itu Nabi nak menunjukkan kepada umat bahawa boleh. Ini kita panggil bayan kan. Wa yakunu, maka Nabi tak buat tu, tarkuhu ni,
akan jadi untuk menerangkan, Nabi tak buat itu untuk menerangkan libayani jawaz. Jadi perbuatan Nabi ni kan, amal Nabi ni. So, amal Nabi ni nak sebut wajib, nak terangkan harus, nak terang jawaz, nak terangkan sunat, nak terangkan karahah. Perbuatan Nabi tu. Jadi kena tengok konteks lah. Wa aidan faqad qala fi hadzal hadis fi riwayatin li Muslim wa Abi Dawud wa ghairihima falyaghsilhuma salasan. Okey, habis dah situ. Habis dah tentang wajib ke sunat ke, bangun tidur ke, tak bangun tidur ke. Itu tambahan ilmu kita aja. Yang kita nak amal mudah aja kan. Basuh je tangan, sunat basuh tangan. Tak kira lah dalam apa jua keadaan nak ambil air sembahyang, sunat. Tak utama sekali tengah malam bangun, basuh tangan dulu. Tak kira lah ada ihtimal ke tak ada ihtimal ke, sunat. Penekanannya sunat. Dan dia lebih mendekati kepada yang kata wajib tu. So kalau kita ihtimam, maknanya kita beri perhatian, so kita mendekati kepada mereka yang kata wajib tu. Kalau wajib tu dia lebih menjaga hukum lah kan. Tapi kalau kita sunat Melayu kan, kalau sunat Melayu ni sunat. Orang kata sunat jah. Orang tua kita. Sunat jah. Ibu jah. Jah macam tak ada nilai. Sunat je. Sunat je. Sedangkan sunat ni satu benda yang satu yang bonus, dapat bonus, kerja dapat bonus. Dia tak ada saja-saja tu, memang cerita-ceritakan sunat, dapat suatu imbuhan dalam pekerjaan kita berbentuk material yang kita tunggu-tunggu nak benda tu. Itu bukan sahaja-sahajalah, itu memang yang ditunggu-tunggulah pahala ni kan. Orang ngaji hadis patutnya kalau sunat ni dia tak nampak sebagai satu yang sahajalah, satu yang patut dikejar. Sebab tu alim ulama dulu kan takut orang nampak, sebab bila kita dah bahagikan hukum ni, ini sunat, ini fardu, kita dah bagi macam tu. So kadang-kadang tu orang dah ini wajib, sunat. Jadi sunat nampak level kedua. Bila level kedua, ketiga ni dia tak nampak. Wajib pula dia tak nampak pahala situ sebab ini tanggungjawab. Tak nampak pahala. Sunat pula ada sunat aja, bukan taraf wajib. Jadi tak tahu apa yang dikejarnya. Jadi sebab tu lah ulama kita tak mengelak benda ni, sebab dia orang buat pembahagian macam tu dalam fiqh. So dia buat hadis-hadis yang berbentuk targhib. Kita susun kitab targhib untuk tanamkan minat, semangat untuk beramal. Yang sunat-sunat tu lah. Kan macam kita belajar sini kan, kadang pening tak akhir sekali. Tak ada buat apa. Seronok dengan ilmu je lah. Tak payah beramal. Gedung-gedang, kilah sini. Nak basuh tangan dulu tu. Ketika berwuduk dia, kita pun termasuk golongan tu juga. Sunat aja. Ya, habis itu sekarang ni tentang tambahan. Tambahan bilangan tu, basuh tu berapa kali. Sebab riwayat kita tak sebut berapa bilangan dia basuh. Wa aidan faqad qala fi hadzal hadis. Dan juga disebut dalam hadis ini, dalam riwayat Muslim, dalam banyak riwayat. Fi hadzal hadis fi riwayatin, dalam banyak riwayat yang ada dalam kitab Muslim, li Muslimi, dan juga dalam kitab Abu Dawud wa Abi Dawud dan seumpamanya, wa ghairihima dan sebagainya. So tambahan hadisnya ialah hendaklah seseorang itu membasuh kedua tangannya sebanyak 3 kali. Salasan. Cuma lafaz yang dia guna ni, falyaghsilhuma ni, yang ni anda tak jumpa dalam Muslim, tidak juga jumpa dalam Abu Dawud. So, yang ada dalam Muslim dan Abu Dawud ialah lafaz dia macam tu juga, tapi dia tak
maksud dia sama, lafaz tak sama. Kalau dalam Muslim dia sebut hatta yaghsilaha, sehinggalah orang tu dia kata dia basuh tangan dia, atau ha tu kan, tangan dia 3 kali. Kalau riwayat Abu Daud hatta yaghsilaha salasa marrat, ada marrat sini, 3 kali. Yang ni salasan saja. So amar tu tak ada. Fal yarmis, fal yaghsil, fi'il amar tak ada. Semua ada perkataan hatta sehinggalah dia membasuh. Yang ni dia kata dalam satu riwayat ada perkataan salasa marrat. So maksud sini ada, kan tadi kita sebut qaid tadi kan. So qaid mana keterangan lah. Wa taqyidu, ini keterangan tadi tu dengan bilangan bil adadi. Pengikatan dengan taqyid, mana pengikatan kita ikat ini, ikat yang umum ni dengan satu sifat, itu sifat 3. So pengikatan dengan bilangan falyaghsil huma bisalasan tu fi ghairi najasa ainiyah yadullu ala an-nadbiyah. Kita sekarang ni najis tak ada. Kemudian sebut pula kena 3 kali. Kalau najis tu ada, kemudian sebut 3 kali, barulah boleh kita kata wajib kena basuh 3 kali. Ni najis tak ada. Ihtimal syak. Tiba-tiba sebut 3. Jadi 3 tu sunat je lah, bukan wajib. Bukan macam istinja. Kalau istinja tu dia sebut najis tu ada. Kemudian basuh tu dikaitkan dengan 3 kali. So Imam Syafi'i kata wajib 3 kali. 3 kali mana 3? 3 batu. Wajib dengan 3 batu. Jadi pengikatan hadis ini ikat dengan bilangan nombor 3 berhubung dengan sesuatu yang bukan najis aini. Najis yang nampak menunjukkan bahawa hukum dia adalah untuk sunat. Okay, bagaimana pula dengan satu riwayat yang lain yang ayat dia tu guna jangan, larangan. Wa waqa'a, terdapat fi riwayati, dalam riwayat Hammam, seorang rawi bernama Hammam daripada Abu Hurairah, an Abi Hurairah, inda Ahmad. Dalam hadis ni ada dalam Musnad Imam Ahmad, inda Ahmada. Fala yadha yadahu, mana kalau sekiranya seorang bangun daripada tidur, maka jangan dia letakkan tangan dia dalam, ini riwayat Imam Ahmad. So jangan dia letakkan tangan dia dalam waduk, dalam air. Bukan wuduk, kalau wuduk ambil wuduk tu. Ini waduk, dalam air. Air digunakan untuk berwuduk. Sehinggalah dia kena basuh. Sesungguhnya seseorang daripada kamu, dia tak tahu di mana tangan dia bermalam. Jadi larangan tu panggil apa? Larangan pun kadang-kadang jadi wajib kan? Larangan sama dengan fi'il amar juga, wajib. Larang, perintah, hukum dia wajib. Jadi yang sini kita nak letak apa larangan? Larangan tu, kalau larangan, nahi kan? Untuk haram, dia panggil tahrimi. Kemudian rendah sikit, dia panggil tanzihi. Ini tahrimi. Yang ini tanzihi. So asal larangan, haram. Kalau buat, haram. Itu asal larangan. Tapi kalau ada konteks yang lain yang memalingkan dia daripada jadi haram, so dia akan jadi bawah sikit, larangan itu tanzih saja. Jadi nahi di sini, oleh kerana kita dah bincang tadi, tak mungkin jadi wajib kan? So dia akan turunlah level tu. Jadi nahi di sini ialah untuk litanzih.
Kama zakarna in fa'ala istahabba. Sebagaimana kita sebut hukum sebelum ni, kalau dia buat maka sunat, dia dapat sunat, dia melakukan benda yang sunat, istahabba. Wa in taraka, kalau dia tinggalkan maka itu hukum dia makruh, kuriha. Wala tazulul karahatu biduni salasi nassa alaihi asy-Syafi'i. Sebab dia qaid dah 3 ni kan. 3 kali. So maknanya kalau kita buat sekali tetap makruh. Makruh tak gugur. 2 kali makruh juga. Kan? Wala tazulul karah kan? So makruh tidak akan hilang. Tetap makruh juga. Bimarrah, sekali buat, sekali basuh. Sebab hadis sebut 3 kali. Dan juga marratain, 2 kali. Tapi kalau 3 kali, hilanglah makruh dia tu. Penggunaan air tadi. So ini dicatatkan oleh Imam Syafi'i. Kerana dia beramal dengan hadis ni lah. Wal muradu bil yadi huna, okey, sekarang ni hadis guna perkataan yadun. Sedangkan maksud dianya ialah pergelangan tangan. Kena cebok ni, cebok bukannya daripada hujung jari ni sampai ke siku. Ini panggil tangan kan. So cebok ni untuk cebok jadi air, untuk cebok air kalau guna tangan tu ialah kaf, kaf, pergelangan tangan je. Jadi wal muradu bil yad di sini ialah al kafu. Duna ma zada alai, bukannya yang selebih daripada pergelangan tangan tu. Ini ittifaq, tiada percanggahan di kalangan ulama. Wa hadza kulluhu fi haqqi, yang ini semua untuk khas untuk orang yang bangun daripada tidur. Lima dalla alaihi mafhumu syarat. Sebab hadis ni kan sebut iza staiqaza. So ini syarat lah kan. So dia berkait dengan bangun daripada tidur aja. Kerana ada mafhum syarat. Wa huwa hujjatun indal aksar. Ini hujjah pada kebanyakan ulama. Maknanya untuk orang bangun, sebab hadis ni hanya kaitkan untuk bangun daripada tidur. Hukum ni. Ada pun orang yang tak tidur, mustaiqiz macam kita sekarang ni, amal mustaiqiz, tiba-tiba kita kentut, kemudian kita nak ambil wuduk, adakah sunat basuh pergelangan tangan tu? Amal mustaiqizu, maka kata Ibn Hajar, disunatkan juga. Fa yustahabbu lahu al-fi'lu. Disunatkan juga berdasarkan hadis lain, hadis Uthman. Sebelum ni kita sebut hadis 24, bab 24. Hadis Uthman dia buat demonstrasi wuduk Rasulullah kan. So dia mulakan dengan membasuh pergelangan tangan dia dulu. Begitu juga dengan hadis Abdullah bin Zaid yang akan datang pada bab yang ke-38 nanti. Pun dalam demonstrasi dia menunjukkan dia basuh tangan dahulu. Wala yukrahu at-tarku. Kalau orang yang tak tidur ni, kalau dia tak basuh macam mana? Makruh tak? Tak makruh untuk dia. Sebab tak ada pun hadis yang larangan untuk orang yang tak tidur kan. Li'adami, kerana tiada wurudiyah nahi, tiadanya riwayat yang menunjukkan larangan berkenaan dengan dia. Dan juga waqad rawa Sa'id bin Mansurin. Sa'id bin Mansur, dia ada satu musnad dia, kitab dia, dengan satu sanad yang sahih, bisanadin sahih daripada Abu Hurairah juga, annahu kana yaf'aluhu, bahawa Nabi mengamalkannya, maknanya basuh tangan. Wala yara bitarkihi ba'san. So Nabi tidak melihat meninggalkan membasuh tangan itu satu yang mudarat. Kan? Bitarkihi ba'san. Dari segi inilah makruh apa semua tu kan. Wala yara bitarkihi ba'san, tak mengapalah. Rasulullah memandangnya tidak mengapa meninggalkannya. Yang ni saya tak sempat nak cari. Sebab yang dalam kitab ni nakis. Yang tak sempurna. Riwayat Sa'id bin Mansur. Kitab dia tu tak komplit. Yang akan datang dia kata wasayati an Ibnu Umar wal Bara nahwi zalika. Nanti akan disentuh hadis daripada Ibnu Umar dan hadis Bara bin Azib seperti ini juga.
seperti riwayat Sa'id bin Mansur. Wallahu a'lam bissawab.